Siapa namanya? Bagaimana dia mengkhianati Nabi Nuh? Surah Al-Quran At-Tahrim hanya sebut dia khianat. Macam mana dia khianat? Adakah Nabi Nuh ada ramai isteri, salah seorang tidak beriman? Bagaimana proses bina kapal? Berapa tahun diperlukan? Dari kayu mana ia dibina? Adakah besi dan kapak sudah muncul pada waktu itu? Daripada mana besi datang? Daripada gunung Jerai ke? Apa dah? Bawah gunung Jerai yang menjadi tempat kita bina kapal-kapal besi. Penemuan apa ni? Tuan tak ingat? Orang Lombok melombong di situ. Apa dah? Tak ada orang Kedah ni. Siapakah anak-anak baginda di atas kapal? Berapa orang beriman? Sebenarnya berapa orang? Bagaimana Nabi Nuh menyatukan haiwan dia dan hawa jinak dalam satu kapal? Tak gaduh ke singa dengan arnab? Macam mana? Dan macam mana Nabi Nuh boleh bercakap dengan binatang? Macam mana pula dengan ikan? Al-Quran kata semua jantan dan betina dibawa naik. Takkan ikan bawa naik juga? So, macam mana Ustaz? Bantu kan? Kalau betul lah binatang-binatang semua berasal daripada binatang-binatang atas batu dan Nabi Nuh, mana Nabi Nuh buat naik babi sekali? Macam mana Nabi Nuh berisi babi? Astaghfirullahaladzim. Sampai ke detail itu orang tanya soalan. Sudah sedia? Berapa lama kapal itu berlayar? Berapa lama Nabi Nuh selepas banjir? Ini persoalan yang famous. Adakah banjir itu global atau lokal? Di Mesopotamia sahaja? Atau di banjir seluruh dunia? Yang dikatakan memecahkan benua ni. Sedangkan pemecahan benua ni berlaku lebih awal pada tu. Dinosaur tidak muncul pada zaman Nabi Nuh. Dinosaur ratusan ribu sebelum tu. Sebab itu saya buat slide baru. Cover baru sebab slide cover baru, cover lama tu dia ada dinosaur. Orang nampak dia dinosaur di belakang gambar saya. Dan di depan bahtera Nabi Nuh. So, bila saya fikir balik ini kena tukar gambar baru lah ni. Yang kita buat gambar panorama Bukit Judi tu. Cover buku program. Ya, tak sama dengan poster kan? Sebab gambar yang lama, dia ada dinosaur. So, dinosaur tidak terbabit dalam bahtera. Nanti tinggi sangat bahtera. Mungkinkah ada bumi yang tidak kena banjir tetapi di situ ada manusia yang tidak sampai seruan Nabi Nuh lalu melahirkan keturunan sampai sekarang? Okay. Mengapa Nabi Nuh tidak terbabit dalam peristiwa Mi'raj sedangkan baginda begitu besar peranan kepada Rasulullah? Nabi tidak ditemui di mana-mana langit. Di manakah makam Nabi Nuh? Kenapa orang dahulu umurnya panjang? Jadi main point saya, benda ni tidak disebut oleh Al-Quran dan hadis. So saya dah selamat kat situ dah. Tapi saya cuba raihkan mana yang saya mampu dengan kalau ada sahabat saya akan bantu, saya akan bantu. Yang penting tidak tercela jika tidak menemui jawapannya. Tiada ibrah jika menemuinya sekalipun. Lebih terpuji jika fokus lebih dahulu kepada Al-Quran. Sebut apa? Fokus kat situ dulu. Dan saya yakin Al-Quran akan bagi hint kepada beberapa jawapan. Dan ini antara beberapa persoalan yang akan saya bawa anda dalam sepanjang pengembaraan kita. Kenapa cerita Nabi Nuh bertaburan dalam Al-Quran tak kumpul dalam satu surah saja? Kenapa surah Nuh hanya rakamkan babak doa saja? Mana babak bina bahtera, mana babak banjir besar? Kenapa tak diceritakan dalam surah Nuh? Sedangkan nama surah nama Nabi Nuh. Mengapa kisah Nabi Nuh paling panjang dalam surah yang ada kaitan dengan Nabi Hud? Surah tu nama surah Hud. Tapi cerita yang paling panjang bukan cerita Nabi Hud. Cerita Nabi Nuh yang paling panjang, yang paling detail. Adakah Nabi Nuh berbahasa Arab? Adakah bahasa Nabi Nuh bahasa Arab? Jawapannya tidak. Tapi kenapa Allah rakamkan suara bagi dia dalam Al-Quran berdoa dalam bahasa Arab? So benda-benda macam ni ada kaitan dengan wahyu. Saya kena terangkan. Dan ini saya akan jawab insya-Allah semua soalan-soalan ni. Mengapa macam ada babak yang berulang-ulang? Jawapannya tak ada yang berulang. Setiap yang berulang sekalipun dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya. So tafsiran jadi berbeza, konteks jadi berbeza. Mengapa cerita-cerita ini dirakamkan dalam bentuk dialog? Ada sebab. Qala, qalu.
mereka berkata, kenapa tidak ada susunan kronologi? Kenapa Nabi Nuh disebut di tengah-tengah? Apa beza Ararat dengan judi? Apa rujukan terbaik? Bubur Ashura, kali buka? Kita akan cuba lampirkan dalam pembentangan kita nanti, insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi, saya nak sebut sedikit saja tentang handout yang kedua. Ni handout yang kedua, tuan-tuan ni. Belakang tu ada pasal Israiliyat. Anda boleh baca, tapi izinkan saya menyimpulkan berapa line ni dalam hanya 9 patah perkataan je, sebab kita nak jaga masa. 9 patah perkataan je. Perkataan itu adalah, ini menggambarkan pendirian kita kepada Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Cerita-cerita yang dinukil dan direkodkan oleh para sahabat, para tabi'in, para mufassirun di dalam kitab tafsir mereka yang sumbernya adalah daripada Injil dan Taurat yang telah berubah. Ia direkodkan daripada ahlul kitab pada zaman Rasulullah yang penuh dengan maklumat yang diwarisi daripada datuk moyang mereka tentang cerita-cerita para Nabi. Israel artinya cerita tentang cucu cicit Nabi Yaqub. Israel gelaran kepada Nabi Yaqub. So cerita-cerita daripada zaman Nabi Yaqub sampai zaman Nabi Musa, sampai zaman Nabi Isa, yang paling mengetahuinya adalah orang-orang agama Yahudi, iaitulah disebut sebagai ahlul kitab, pakar dalam kitab, ahli. Tetapi orang yang samalah yang telah mengubah-ubah dan memadam-madamkan ayat-ayat Allah. Lalu ia bertebaran di dalam kitab-kitab tafsir. Antara tiga-tiga penting dia 3 orang. Pertama, Ka'ab al-Ahbar. Yang kedua, Abdullah bin Salam. Yang ketiga, Wahab bin Munabbih. Jadi itu gambaran 3 figure yang paling famous, menukilkan banyak cerita tentang apa yang ada dalam kitab mereka yang sebenarnya telah diubah, bukan yang original asal. So, bila mereka masuk Islam, mereka suka nak kongsikan apa yang mereka tahu, sebab mereka ada pengetahuan. Tetapi apa pendirian kita dalam 9 patah perkataan yang bertentangan, tolak. Yang meragukan, hati-hati. Cukup dengan Al-Quran. Itulah 9 perkataan bagi menggambarkan pendirian seorang mukmin. Yang bertentangan, yang batil, saya tunjukkan apa yang batil. Tolak. Jangan sebar. Nak sebar boleh, tapi untuk menunjukkan kebatilan mereka. Pendirian yang kedua, yang ragu, yang rasa pelik, yang macam betul tu? Yang tu kena hati-hati diri sekali. Maknanya nak sebar pun kena fikir banyak. Sebab dia tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak pula bertentangan. Saiz bahtera Nabi Nuh, Al-Quran tak sebut. Dan logik pula ikut akal kita besar, panjang 300 hasta, lebar lebih kurang 50 hasta, tinggi 30 hasta. It makes sense, kan? So, pendirian kita hati-hati. Kena ada rasa hati-hati. Dia kena sebut pada orang, hati-hati tuan-tuan. Ini kita punya pendirian, kita tidak benarkan, kita tidak tolak bulat-bulat, kita tidak terima bulat-bulat. Kita hanya kata wallahu a'lam, wajib sebut wallahu a'lam. Sebab kita tak ambil cerita ni pada orang yang masih hidup 5,000 tahun. Dan yang ketiga pendirian yang lebih bagus adalah, apa saya kata tadi? Cukup dengan Al-Quran. Saya akan kenyangkan anda dengan Al-Quran sehingga anda tidak merasakan keperluan untuk menyebutkan diri dalam perkara yang tidak ada keterangan dan tidak membantu kita dapat faedah, insya-Allah. Okey, itu kesimpulan dari 3 kitab. Selebihnya anda boleh baca sendiri.
Tapi dalam babak bina bahtera, dalam babak membina bahtera, dalam babak bahtera belayar, saya akan tunjuk kenapa kali Israelian. Anda tengok sini. Betapa dahsyatnya gambaran daripada ahli kitab ini. Boleh baca keterangan daripada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Perincian yang tiada sokongan dari hadis yang sahih, maka kami tidak mengiyakan dan tidak juga mendustakan. Ada kemungkinan mereka melakukannya, ada kemungkinan mereka tidak melakukannya. Tidak penting untuk kita mengetahui. Dan tidak tercela pun beragama ni kalau kita tidak tahu. Orang tanya, lalu ustaz tu kata saya tak tahu. Adakah itu tercela? Tidak. Jangan cela. Bahkan itu lagi baik daripada yang menyebarkan Israiliyat tanpa memberitahu ia Israiliyat. Sehingga orang memahaminya sebagai tafsiran Al-Quran. Sehingga orang memahaminya. Ibnu Katsir yang menyebutkannya. Ibnu Katsir menyebut dari sumbernya Wahab bin Munabbih. Sedangkan kata Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullah menyebarkan Israiliyat. Dia telah berjuang menapis Israiliyat dengan menyebut Israiliyat sumbernya apa. Sebab kitab sebelumnya At-Tabari hanya menyebut Israiliyat tanpa menyebut sumbernya Wahab bin Munabbih. So Al-Hafiz berjuang untuk bagi tahu bukunya daripada dia. So kita kena ada upaya untuk menyaring maklumat. Jangan semua benda disebarkan tanpa memberitahu ini daripada mana tuan. Ini selebihnya orang akan buat pilihan sendiri ya. Mengetahui mengenainya sekalipun belum tentu memberikan faedah. Daripada kita terjun ke gaung Israiliyat, lalu kita membuang masa pada perkara yang tiada faedah, lebih baik kita bertanya soalan lebih penting. Mengapa mereka berpaling dari perintah Allah? We get the point. Dan ini beberapa contoh perkara-perkara Israiliyat, contoh yang bercanggah dengan Al-Quran yang ditemui oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman dalam Old Testament dan New Testament. Dia dah kaji ya. Dan saya simplify the idea. Yang bertentangan banjir berlaku pada umur 600 tahun. No. Banjir berlaku ketika baginda telah berdakwah 950 tahun. Ada kemungkinan baginda sudah berumur 1000 tahun lebih. Nabi Nuh mengambil 7 pasangan binatang bersih dan 1 pasang binatang kotor. Pasal apa? Binatang bersih 7 pasang? No. Quran kata semua binatang 1 pasang saja. Mana muat bahtera? Semua keluarga Nabi Nuh naik ke dalam bahtera. Termasuk isteri dan anak-anak dia. No. Yang naik ke dalam bahtera adalah yang hanya beriman. Nabi Nuh beriman. Para sahabat beriman. Ahli keluarga yang hanya beriman dibenarkan naik. Yang tidak beriman tak dapat visa untuk melepasi immigration naik ke dalam bahtera. Tiada seorang pun kaum Nuh naik ke dalam bahtera, sedangkan sebenarnya ada. Nabi Nuh mabuk dan itu digambarkan dalam filem Nuh 2014 Hollywood. Dan mereka gambarkan ini dahsyat. Nabi Nuh mabuk dan pernah bertelanjang dan terdedah auratnya pada salah seorang anaknya. Astagfirullahaladzim. Bahtera mendarat di Ararat. Al-Quran menyebut judi dan saya cuba pendapat saya ia harmoni. Anda pernah dengar Ararat? Anda dengar Al-Quran kata judi. Apa beza? Sebenarnya ada beza. Locationnya berbeza. Orang yang duduk Turki tahu bagaimana beza. Satu sempadan Armenia, satu sempadan yang Iraq. Tetapi apa persamaannya? Banjaran yang sama. Kita akan cuba bantu anda. Sekiranya persoalan ini penting bagi anda. Yang sangat didetailkan oleh Old Testament, New Testament. Tahu kan Old Testament, New Testament? New Testament, Bible, Old Testament, Taurat yang telah diselewengkan. Taufan itu bagaimana berlaku? Waktunya bila? Bagaimana nak bina kapal? Berapa lama pokok perlu ditunggu, wahai Nuh? Tempoh kapal berlayar memang detail anda akan dapati. Kita akan pergi insyaAllah kalau sempat. Yang tiada tetapi hanya dalam Al-Quran tapi tidak ada dalam Old Testament, New Testament adalah macam mana metodologi dakwah Nabi Nuh secara terperinci. Bagaimana soalan, jawapan, soalan, debat yang berlaku antara mereka. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa adegan suara Nabi Nuh lagi banyak daripada suara kaumnya? Itu menarik. Dan doa ini pun menarik. Perkara-perkara sekecil baca doa, naik bahtera, turun bahtera pun ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran datang dengan benda yang praktikal untuk kita amalkan.